Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan kepada semua sahabat Zulnabil. Masya-Allah Hospital Sari Nur Suhaili, sesahabat yang hadir pada tengah hari ni. Maklumlah kita pun mungkin tengah bekerja, yang isteri mungkin tengah uruskan anak-anak agaknya Naliza, Farid Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farid Misbah Wadanian ni bagi boleh share dengan teman-teman kita yang lain ke tengah hari mulia ni. Puan Hamidah dari Singapura, masya-Allah. Fazli Ahmad, Hana Sa'ad, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengah hari ni sedang mengajak tuan-tuan, sebelum terlupa, kita telah pun memasuki bulan haram yang namanya Zulkaidah. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini dipanggil sebagai bulan-bulan haram. Apakah amalan yang boleh kita lakukan dalam bulan yang mulia dan penuh keberkatan yang dijanjikan oleh Allah SWT dan Nabi-Nya SAW? Banyak kelebihan beramal padanya. Haji Hafizah, ahlan wa sahlan. Saya nak bacakan daripada kitab yang mulia ni, iaitu Amalan Setahun. Ensiklopedia Amalan Setahun karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali yang telah kami terjemahkan ke bahasa Melayu. Alhamdulillah. Bahasa Melayu moden Asia, ahlan wa sahlan semua. Maaflah kalau tak dapat nak sebut nama semua Haziq, Ainun Wari, ahlan wa sahlan. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dengan sanadnya daripada seorang lelaki daripada kaum Bahila. Beliau berkata, aku pernah bertemu Rasulullah untuk satu hajat. Maka baginda bertanya, siapakah kamu? Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dalam hadis ini, maka baginda bertanya, siapakah kamu? Saya menjawab, saya daripada kaum Bahila yang pernah datang kepada Nabi awal tahun dahulu, maknanya sebelum itu. Maka baginda bertanya, pada masa itu kamu datang dengan badan kamu, warna kulit kamu, keadaan kamu semuanya elok belaka. Mengapa kamu jadi keadaan seperti sekarang ni? Saya menjawab, demi Allah saya tidak makan kecuali pada waktu malam sahaja. Baginda bertanya lagi, siapa yang menyuruh kamu menyeksa diri kamu? Siapa menyuruh kamu menyeksa diri kamu? Maka saya menjawab, demi Allah, wahai Rasulullah SAW, saya mampu dan saya suka untuk melakukannya. Maka baginda bersabda, puasalah dalam sehari sebulan. Saya menjawab, saya mampu buat lebih daripada itu, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda lagi, maka puasalah 2 hari sebulan. Saya menjawab, saya mampu lebih daripada itu, Rasulullah. Rasulullah menjawab, puasalah 3 hari sebulan. Pada hadis ini, pada kali keempat, dia menggesa benar-benar, aku mengulangi, sungguhnya aku mampu dan aku suka sekiranya Tuhan tambahkan untukku. Maka Nabi telah bersabda, faminal hurum fa'aftir. Dalam hadis ini, seorang sahabat kelihatan dalam keadaan kusut masai, kurus kering badannya. Maka Nabi tanya kepada beliau, mengapa keadaan kamu begini? Dulu aku tak jumpa kamu dalam keadaan seperti ini. Dulu kamu lain penampilan kamu. Jawapannya, Rasulullah, saya hanya makan pada waktu malam, berarti saya puasa sepanjang hari, sepanjang waktu. Maka di sini tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, cari Cherry Bashir, bahawa beliau berkata, saya berpuasa setiap hari. Maka Nabi menegur, jangan puasa setiap hari, kamu mempunyai hak untuk kamu tunaikan, kamu ada kerja. Dan ingat tuan-tuan, bila kita berpuasa, badan kita jadi lemah, maka ada tanggungjawab kita akan terabai. Sebagai contohnya, kita bekerja di ofis, di pejabat dan jabatan kerajaan. Jangan jadi sampai kita mengejar yang sunat, mengabaikan yang wajib. Orang Melayu kata apa? Yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Yang kita kejar benda sunat, tapi benda yang wajib kita abaikan. Berapa banyak kadang-kadang kita call di office, teleponis kami masih sibuk, sila tunggu dahulu. Teleponis kami masih lagi sibuk, sila tunggu dahulu. Agaknya yang patut menjawab phone itu puasa, dia penat pun. Jadi maksud Nabi dalam hadis ini, setiap amalan yang kita lakukan mesti mengikut tahapannya, kadarnya. Mana memahami dan merahmati kemampuan diri kita yang sebenarnya. Walaupun kita mampu berpuasa sehari, tapi alangkah banyaknya tanggungjawab yang lain yang kita kena sempurnakan. Kerana Islam ni tuan-tuan, ada satu kaedah, al-masyghul la yushghal. Orang yang sedang sibuk buat ibadah, jangan disibukkan dengan benda yang lain. Umpamanya nanti kita lagi sebulan lebih kurang, kita akan menyambut Raya Haji, Idul Adha. Sebelum Idul Adha tu ada hari dipanggil hari Arafah.
Hari Arafah ni digalakkan bagi kita yang tak buat ibadah haji untuk berpuasa. Bagi mereka yang sedang menunaikan ibadah haji, tidak digalakkan berpuasa kerana mereka sedang melakukan satu tuntutan yang sangat besar, iaitu sedang melaksanakan manasikul hajj. Lihat ya bagaimana realistiknya Islam. Bukan realistik, realistik. Kita kena mengambil kira banyak perkara dalam melakukan satu ibadah. Walaupun ibadah itu zahirnya besar pahala, tetapi tetap juga kita kena faham kondisi keadaan masing-masing. Seorang pemandu lori yang kerjanya mencari rezeki yang halal, ke utara selatan dia memandu lori besar, bahawa kalau tak ada lori ni tak sampai barang-barang yang kita harapkan transport kan. Maka dia kena merahmati keadaan dirinya. Dia boleh berpuasa tapi jangan setiap hari kerana dia ada tanggungjawab. Begitu juga pemandu Grab, postman, polis, tentera. Jadi ini yang dimaksudkan Nabi SAW. Nabi menegur sahabat ini lantaran terlalu kuat berpuasa kerana pasti akan ada tanggungjawab yang terabai. Ini dalam konteks puasa bulan haram, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalipun. Jadi kita berpuasa mengikut pada kemampuan diri masing-masing. Nabi tegur sahabat ni, kalau boleh puasa 1 hari sebulan pun dah cukup. Dia kata, Rasulullah saya mampu puasa lebih itu. Nabi kata puasa 2 hari sebulan. Dia kata saya mampu lebih daripada itu Rasulullah. Rasulullah bersabda 3 hari sebulan. Carilah hari putih ke, hari hitam ke kan. Hari putih ni 13, 14, 15. Hari hitam, hari bulan hilang, nak masuk ke bulan yang baru, iaitu 27, 28, 29 ataupun 28, 29, 30, satu bulan dalam Islam itu, ataupun Isnin Khamis. Carilah 3 hari untuk puasa. Ini adalah kadar yang digalakkan oleh Nabi, dan Nabi telah menunjukkan contoh terbaik. Nabi punya isteri punya tanggungjawab. Jadi Nabi telah mencadangkan, menyuruh, bahkan suruhan Nabi ni satu pensyariatan sebenarnya. Janganlah kita buat satu benda yang akan mengabaikan hak-hak yang lain, kewajipan kita yang lain. Baik, faham Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dengan makna yang sama, tetapi pada lafaznya terdapat penambahan dan pengurangan. Ini yang biasanya kalau kita baca karangan ulama hadis macam Ibnu Rajab daripada kitab ni. Kerana setiap kali ulasan dikemukakan, maka ada penilaian dari sudut hadis yang dibawakan. Jadi dalam setengah periwayatan Nabi telah menyatakan sumil hurum wa aftir. Puasilah pada kebanyakan hari dalam bulan haram, tetapi berbukalah juga. Maknanya rahmatilah keadaan kamu, ihsanlah terhadap diri kamu sendiri. Kamu punya tanggungjawab. Jadi hadis ini menjadi dalil bagi siapa yang suka beribadah hingga menyusahkan diri dan mendera diri, kerana tidak diperintahkan berbuat demikian. Kita punya tanggungjawab dalam kehidupan seperti yang telah diceritakan tadi. Kita ada kerja yang perlu kita selesaikan. Kalau kita berpuasa sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, maka kita akan menjadi lemah. Maka nanti takut ada tanggungjawab yang tidak dapat disempurnakan. Dan Nabi telah bersabda dengan tegasnya kepada sahabat ini, Man amaraka an tu'azib nafsaka? Siapa yang suruh kamu menyiksa diri kamu sendiri? Tengok. Ini merupakan satu peringatan tegas daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap golongan yang menyiksa diri, menyusahkan diri, padahal tidak dituntut untuk melakukan demikian. Baginda mengulanginya sebanyak 3 kali. Sebagaimana sabda Nabi kepada siapa yang dilihatnya berjalan kaki ketika melaksanakan ibadah haji, bahawa orang itu telah membebankan dirinya. Orang ini menyangkakan dengan jalan kaki dan ibadah haji itu satu kelebihan. Dia tak naik kenderaan, maka kakinya pecah, berdarah, badannya menjadi lemah. Akibatnya dia tak dapat nak melakukan ibadah-ibadah yang lain. Maka Nabi telah menegurnya, Innallaha la ghaniyun an ta'zib haza nafsahu famuruhu falyarkab. Nabi telah menyebut pada para sahabat, sungguhnya Allah tak perlu kepada kerja yang dilakukan pada hari ini seperti yang dilakukan. Dia berjalan kaki, dia mengharapkan dengan itu dapat pahala lebih ketika buat ibadah. Allah tak perlukan dibuat benda-benda seperti itu. Menyeksa dirinya sendiri, ta'zib nafsihi, maknanya menyeksa dirinya sendiri. Kan baik kalau naik kenderaan. Nabi suruh para sahabat supaya menyuruh lelaki ini supaya menaiki kenderaan, jangan menyeksa diri. Bayangkan musim haji itu tengah panas, terik, jalan kaki, siapa suruh? Melainkan kalau hari ini bas sibuk sangat, kita terpaksa berjalan kaki kerana bas tak boleh nak lalu, keadaan jam yang amat sangat, itu lain cerita. Tapi dalam konteks hadis ini, larangan Nabi buat satu benda yang tak disuruh, kononnya dengan harapan dapat pahala lebih. Nabi ada bersabda kepada Allah bin Amr bin Al-As, bila beliau berpuasa pada siang hari, bangun pada malam hari, mengkhatamkan Quran siang malam dan tidak tidur bersama isterinya, baginda memerintahkannya supaya berpuasa, berbuka dan menghatamkan Quran dalam masa 7 hari. Tengok, ini namanya realistiknya Islam. Kita punya keluarga, punya anak-anak, ada waktu kita nak bergembira, berseronok dengan mereka, ada waktu kita dengan Tuhan, ada waktu kita dengan diri kita. Ini adalah tanggungjawab dalam kehidupan. Waktu dengan Allah, waktu dengan keluarga, waktu dengan pekerja, dengan sahabat sepejabat,
waktu untuk diri kita sendiri. Duduk muhasabah diri, tengok hutang kita keliling pinggang sebagai contohnya, macam mana selesai, bila target nak sempurnakan. Contoh, jadi kena ada waktu seperti itu. Duk fikir, aku ni umur dah masuk 50, orang kata dah 5 series, apa persiapan aku kawan-kawan ramai dah pergi. Kadang tengah tidur tak bangun-bangun, pergi je. Apa persiapan aku kalau mati hari ni macam mana Jadi kena ada waktu dengan diri kita sendiri, dan juga waktu untuk kita bersama keluarga. Bukan sentiasa waktu kita harap beribadah je, lama-lama nanti takut jadi jemu tuan-tuan, jadi bosan. Ada orang yang berhenti kerja dengan masa yang kerja tu satu beban, tak boleh nak ibadah, tak boleh nak sembahyang awal waktu. Betul lah tu. Tapi sembahyang awal waktu adalah satu sunat. Kalau kita punya tanggungjawab kerja sebagai bomba contohnya, keselamatan orang ramai, tak boleh kita compromise, maka kita kena tunaikan kerja, tanggungjawab, keutamaan sembahyang waktunya luas. Boleh berjemaah kat office ke, sembahyang bersiang pun tak mengapalah, kerana kita punya tanggungjawab lebih aula untuk disempurnakan. Tak, bagi insan ni tidak. Aku kerja, aku hanya untuk manusia, tak ada waktu untuk dia pun berhenti kerja awal. Umur 50 berhenti kerja. Dia duduk kat masjid, duduk berzikir, mengkhatam Quran, berpuluh-puluh kali dikhatam Quran dalam masa 10 tahun tuan-tuan ni. Baca segala macam kitab-kitab agama, masuk kumpulan tertentu untuk beribadah, merapat, baguslah tu. Tapi menjelang umurnya 60 tahun tuan-tuan, dia mula rasa jemu yang bukan-bukan tuan-tuan. Ni cerita betul tuan-tuan. Jemu sampai amat menyedihkan bila beliau berkata dah tak boleh nak baca Quran, tengok je Quran semput. Allah tuan-tuan, bahayanya tuan-tuan Ini cerita betul lah, bukan cerita dia ada-ada kan. Jadi kita dalam hidup peganglah prinsip innallaha la yamalu hatta tamalu. Kamu jangan buat ibadah yang kamu tak mampu, lepas tu kamu pun jam, kamu pun penat, kamu pun give up, kamu pun rasa lelah, lesu, rasa terbeban, rasa bosan. Bahaya tuan-tuan, bahaya sangat. Ambillah ibadah ni matutiqun, mengikut kemampuan. Nabi cadangkan lepas sembahyang 33 tu cantik sangat. Yang kau pergi buat lebih buat apa? Kau lebih pandai daripada Nabi ke? Nabi ni adalah doktor pakar yang spesialis dalam pendidikan kerohanian. Maka Nabi mendapat satu benda, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Ibn Hajar sekali dalam Fathul Bari, Nabi menganjurkan kepada kita satu cara beribadah yang paling sederhana, ke arah penguatan iman secara konsisten. Mak Syafiq Dendin ajar Rusiah Fazidah, kat Fazidah ke tu, Ustaz nulis. Jadi dalam konteks ini Nabi telah bersabda kepada para sahabat dalam hadis yang lain, sama ada kepada Abdullah bin Amr bin Al-As ataupun seperti kata Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, inna li nafsika alayka haqqan wa inna li ahlika alayka haqqan fa'ati kulla zi haqqin haqqah. Sungguhnya dirimu punya hak yang patut kamu penuhi, keluarganya punya hak yang kamu patut penuhi, maka tunaikanlah hak bagi setiap pemilik hak itu. Kita ada waktu dengan Allah, ada waktu dengan manusia, ada waktu dengan teman-teman, ada waktu dengan keluarga, ada waktu untuk diri kita sendiri bagi tujuan muhasabah diri dan upgrade, improvise, nak improve diri kita di sudut tahsin al-ibadah contohnya. Jadi apabila sebahagian para sahabat menyebut saya berpuasa tak berbuka, yang lain berkata saya menghidupkan malam yang tidak tidur, yang lain pula berkata saya tidak mahu berkahwin, maka Nabi terus bersabda, ma balu rijalin yaquluna kaza wa kaza lakinni asumu wa uftir wa aqumu wa anam wa akulu lahma wa tazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi telah pesan kepada para sahabat dengan bersabda, mengapa ada golongan manusia yang fikir ikut tu, style macam tu, siapa ajar dia? Aku ni adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada, paling faham hak-hak manusia kepada Tuhannya. Aku berpuasa, aku berbuka, aku qiyamul lail, aku tidur, aku berkahwin. Siapa yang tidak ikut sunnahku maka bukan dari kalangan aku. Tengok ayat ni cukup bahaya tu, amaran yang tegas. Siapa yang tidak ikut sunnah aku bukan dari kalangan aku, maknanya terkeluar daripada Islam. Apabila dia mengiktikadkan ada satu yang lebih baik daripada apa yang dibawakan Nabi SAW, berarti dia telah membuat satu pensyariatan baru. Berarti dia memandang apa yang disampaikan Nabi SAW itu satu pendustaan, benda yang tak betul, dia lebih baik daripada Rasulullah. Ini sangat bahaya tuan-tuan yang boleh Allah sekalian. Jadi berbalik kepada topik yang kita bincangkan tuan-tuan,
Ya, terdapat seorang lelaki pada zaman tabi'in berpuasa, menyambung puasanya hingga tidak mampu bangun. Begitu juga menyebabkan dia salat fardu dan duduk. Orang menyelar tindakannya itu sehingga Abu Maimun berkata, ini seorang tabi'in berkata, jika para sahabat Nabi mengetahui perkara ini, pasti dia akan direjam. Ya, orang ni buat ibadah bukan-bukan, puasanya banyak sekali, akhirnya nak sembahyang fardu pun dah tak boleh, terpaksa sembahyang duduk. Sembahyang fardu berdiri itu hukumnya wajib, rukun. Qiyam itu wajib, rukun. Mana boleh sembahyang fardu dalam keadaan duduk? Maka dia membuat benda yang sunat, dia abaikan yang wajib. Maka kata Amr bin Maimun, kalau ada orang macam ni pada zaman Nabi, pasti dia direjam. Tengok, bahaya buat satu benda dengan kejahilan. Manakala Ibnu Mas'ud dilihat sangat sedikit berpuasa, beliau berkata, semuanya puasa berterusan melemahkan aku daripada baca Quran. Sedangkan baca Quran itu sangat aku cintai. Jadi baca Quran mempunyai kelebihan di sisi Allah yang sangat besar. Kata Abdullah bin Mas'ud untuk tuan-tuan, salah seorang sahabat Nabi daripada 11 orang yang paling faqih, yang merupakan mufti pada zaman Nabi kita salam lagi, Nabi memenangkannya untuk memberi fatwa padahal Nabi masih lagi hidup sallallahu alaihi wasallam. Jamila Sani, Kamarul Hasan, ya, sahabat yang hadir pada waktu ni. Yati, tak dapat nak sebut nama semua. Terima kasih, tolong sebarkan, tolong war-warkan kuliah kita ni. Sekali lagi saya nak berhenti, tak lama ni, tengah hari ni. Fahamlah tuan-tuan tengah berehat, tengah menguruskan anak-anak, ya. Kita nak buat sekejap saja. Tengah hari ni mana dan saya pun ada tim baru dekat Zahzan Travel ni, orang muda yang bersemangat mengajak saya untuk adakan kuliah. Moga-moga adalah manfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada tim marketing Zahzan Travel yang datang untuk membantu tengah hari ni. Baik. Satu hari seorang lelaki berihram dari Kufah menuju ke Mekah dan didapati membebankan dirinya. Umar bin Khattab melihatnya dalam keadaan yang sangat lemah. Lalu Umar pun mencapai tangannya menyebabkan manusia mengelilingi Umar. Umar berkata, lihatlah kalian apa yang dilakukan lelaki ini pada dirinya, padahal Allah telah memberi banyak rahmat untuknya. Kenapa dia pergi buat kerja bodoh macam ni? Dia pergi jalan kaki dari Kufah pergi ke Mekah untuk buat ibadah haji dengan tujuan dapat pahala lebih. Allah tak suruh pun macam tu. Habis apa tujuan Allah ciptakan binatang? Unta, kuda tu siapa nak naik? Jin nak naik. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu terkenal sebagai seorang yang dipanggil sebagai Al-Faruq. Nazifah Al-Faruq. Al-Faruq ni makna mempunyai satu sistem berfikir yang sangat structured terhadap Islam. Al-Faruq maknanya dia faham benda yang betul dengan benda salah. Sayyidina Umar menegur, mengatakan, apa buat kerja bodoh macam ni? Siapa suruh dia pergi jalan kaki? Allah Ta'ala tak perlu tahu dia buat kerja macam ni. Allah memberi kepada dia banyak kenikmatan, keluasan, kenderaan ada, orang teman ada tempat rehat. Apa sahaja dia pergi tidur berpokok macam ni, pergi duduk dedahkan dirinya pada bahaya binatang dan sebagainya. Sayyidina Umar menegur, sesiapa yang membebankan dirinya dalam perkara yang harus sehingga mudaratkan diri seperti dilakukan oleh lelaki daripada kaum Bahilah ini, ataupun menghalang perkara yang wajib atas dirinya sebenarnya dilakukan, seperti kisah yang dikemukakan dalam hadis terhadap Abdullah bin Amr bin Al-As, ketahuilah bahawa orang ini tak sepatutnya melakukan perkara demikian. Sekiranya melakukan juga dalam keadaan perbuatannya itu tidak menghalangnya daripada hak wajib atasnya, maka tak mengapa. Tetapi jika ia menghalangnya dia melakukan perkara yang afdal, perkara-perkara sunat, perkara yang wajib, maka dibimbangi apa yang dilakukan itu akan merosakkan pahala wajib yang diwajibkan, tanggungjawab yang diwajibkan itu. Tuan-tuan, jadi pendek ceritanya, kita berada dalam bulan haram ini, kenal pastilah strength yang ada pada kita, apa ibadah yang boleh kita lakukan. Ada banyak lagi bincangan kat sini tuan-tuan ni. Saya yakin tuan-tuan dah memiliki kitab yang penting ni, Ensiklopedia Amalan Setahun. Kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan boleh order daripada Zahzan Travel ataupun daripada telagabiru.com.my, ataupun tuan-tuan datanglah ke booth kami di Telaga Biru booth. Pada hari ini ada pesta buku di PWTC. Tinggal beberapa hari saja lagi. Buku ni antara buku yang best seller, alhamdulillah banyak permintaannya, kerana dia menganjurkan kepada kita detik-detik penuh keberkatan dan rahmat daripadanya agar kita tidak miss tau. Kalau orang beritahu pada kita ada satu jualan murah dan barang yang kita perlukan tu memang pada harga yang sangat murah, belum-belum kita pergi mendapatkannya, bukan? Maka demikian juga dalam beribadah kepada Allah, ada waktu, detik yang Allah tahu kelemahan ada pada kita, maka diberi untuk kepada kita pahala yang sangat besar. Dan telah pun dihimpunkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali dan kitab beliau tajuk Lataiful Ma'arif yang kami terjemahkan sebagai Ensiklopedia Amalan Setahun. Buku ni sangat penting untuk kita miliki supaya tidak terlepas detik-detik penuh rahmat, berkat, ganjaran Allah dilipat gandakan untuk kita, bukan dalam bulan Ramadan sahaja, bahkan dia berlaku setiap hari ada detik-detik itu kerana Allah memiliki nafahat.
nafahat ini berarti tiupan rahmat kasih sayangnya untuk kita perolehi kerana menyedari kelemahan diri kita yang banyak. Baik tuan, ada banyak lagi benda yang saya nak sampaikan, cuma saya nak ringkaskan. Yang pertama sekali tuan, dalam bulan ni banyakkan puasa sunat. Boleh buat 3 kali, alhamdulillah. Boleh buat tiap-tiap Isnin Khamis, alhamdulillah. Nanti sebelum terlupa kita akan masuk bulan Zulhijjah. Tak sampai sebulan lagi, beberapa minggu lagi. Maka bulan Zulhijjah ni dah hari-hari awal tu sangat penting untuk kita imarahkan, makmurkan dengan ibadah kita kepada Allah. Contohnya puasa sunat, sedekah, bagi makan kat orang, ta'am, bukan kita pergi buat open house semata-mata. Itu satu perkara yang besar, tak semua mampu. Madai kita masak makanan enak-enak, mi hun ke, mi tarik ke, nasi ayam ke, beli mana-mana, hantar kat tempat orang ramai berkumpul. Macam malam ni, malam Jumaat, orang malam Jumaat ni ya, banyak orang berkumpul untuk tadakan baca Yasin sebagainya. Kita pergi hantar makanan untuk mereka. Contoh, mulakan dari sekarang tuan-tuan. Ya, bukan bulan Ramadan saja kita beribadah kepada Allah, malahan bulan lain ni, bulan haram ni pun mempunyai keutamaan tersendiri. Lagi apa? Sembahyang tahajud. Lagi apa? Baca Al-Quran, sembahyang sunat duha. Jaga 17 rakaat ini. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak, 2 rakaat duha, 2 rakaat sebelum tidur, namanya istikharah ke, hajat ke, 1 rakaat witir. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan awabin, orang dekat dengan Allah Taala. Ini panggil sebagai salatul awabin. Awab ini maknanya dekat dengan Allah. Lagi apa tuan-tuan? Kalau kita punya hutang dengan orang, bayarlah hutang. Usahalah untuk bayar. Ini juga satu amal saleh yang kerap dilupakan. Ada orang menunaikan ibadah umrah berkali-kali tapi tidak mahu bayar hutang pada orang. Tak apa, dia tu kaya dah. Tuan-tuan, nanti dia jadi beban untuk kita di akhirat ni. Apa lagi amal saleh yang ada ayah ibu jaga, adik-adik satu rahim telefon, bagi wang jika mereka ada keperluan contohnya. Ya, raikan mereka, jaga berhubungan dengan apa jua sekalipun. Ini merupakan amal saleh yang boleh kita lakukan sepanjang bulan-bulan yang punya kedudukan di sisi Allah ni. Tuan-tuan, yang terakhir saya nak sebut kepada tuan-tuan, kita umat Islam pada hari ini mengalami satu tekanan, ujian yang kita lihat dalam banyak media sosial yang menceritakan tentang umat Islam di India ditindas. Ya, mudah-mudahan Allah beri kepada mereka jalan keluar, China dan sebagainya. Saya meneliti apa tanggungjawab kita di negara kita. Sebagai contohnya, keliling kita pun ada orang Hindu, ada orang Buddhis. Kita kena berdialog dengan mereka dengan cara yang betul, berdakwah mereka tanpa henti. Ya, saya pun melihat ada satu buku menarik ya tuan-tuan. Ini buku ni bertajuk Atlas Agama-Agama. Ya, buku ni tebal, colourful tau dalamnya, tengok ni. Dengan peta yang disediakan, yang research, dia memang well research, bukan bahan biasa-biasa. Menceritakan tentang Islam bandingan dengan agama-agama lain. Kalau kita punya kawan Hindu, dia pun serba salah nak cakap kita melihat keadaan kejahatan orang Hindu terhadap orang Islam di India kan. Kawan kita Cina baik dengan kita pun, dia pun serba salah melihat orang-orang Cina menganiaya orang Islam dekat Uyghur dan sebagainya. Apa tindakan kita untuk berdakwah mereka, menerang mereka tentang Islam supaya jauh fahaman-fahaman yang buruk terhadap Islam. Ya, ni adalah satu buku menarik yang saya sebutkan tadi, karangan seorang pengkaji yang hebat, namanya Sami bin Abdullah Al-Maghluz. Beliau ni memang seorang pengkaji yang hebat, ada PhD. Saya lihat buku ni wajar kita miliki untuk menjernihkan keadaan kawan-kawan kita Hindu, Buddhis dan sebagainya. Buku ni, kami import buku ni dari Indonesia. Tak banyak pun ada, tapi nak galakkan tuan-tuan baca. Saya suka baca tuan-tuan, baca menjabatankan diri kita dengan Allah, dengan manusia. Buku ni kan, harganya sangat menarik. Dan saya sebut kat sini, ada orang kata agama Hindu agama pertama dalam kehidupan manusia, agama pertama di dunia. Betul ke tuan-tuan? Ada pula mengatakan Hindu tu ajaran agama Nabi Ibrahim juga. Mana buktinya? Kat sini ada huraian agama Hindu, kemunculan tokoh-tokoh dalam kepercayaan mereka, keyakinan, kaitan agama Hindu dengan Nabi Ibrahim. Pertama sekali ada disebut kat awal ni tuan. Ya, Ibrahim sebagai Abul Anbiya, agama Hanif yang dibawa Nabi. Apa kaitannya? Betul ke? Jadi dialog seperti ini perlu kita wujudkan bersama orang-orang Hindu sebagai contohnya, orang Cina, untuk kita betulkan kita kena ikut Islam ni ala basiratin. Basirah ni maknanya ikut dengan panduan.
Tak boleh ikut-ikut hearsay je, tak boleh, kena baca. Ambillah peluang untuk baca tuan. Anak-anak kita lepas SPM tu suruh dibaca, terang kepada kita waktu makan contohnya. Saya pun nak buat demikian. Jadi buku ni sangat menarik. Jadi satu masterpiece. Contoh tak jumpa buku ni dengan mudah tau. Harganya sebenarnya RM300 tuan. Tebal macam ni, kajian dia buat sangat baik. Tapi oleh kerana saya nak mengajak tuan-tuan baca buku ni pada hari ni, harganya cuma RM150 sahaja. Tak banyak tau, kami tak ada banyak buku ni. Tapi saya galakkan tuan baca. Dan bagi mereka yang order buku ni pada hari ini, kami nak bagi hadiah lagi. Hadiah bag pada Zahazan Travel. Dapat bag tau. Cuba buka bag ni. Cuba buka. Bos ni. Ya. Jadi tuan-tuan yang beli buku ni pada hari ni cuma RM150 saja, harga asal RM300. RM150 saja dapat bag lagi. Bag Zahazan Travel. Nampak? Cantik tak? Ya. Dan on top of that kami hantar percuma lagi pada tuan-tuan. Ya. Jadi harganya RM150, tuan-tuan dapat buku ni, dapat bag, dapat hantar percuma lagi. Termasuk Sabah-Sarawak. Tapi hari ni saja. Tak banyak tinggal buku ni. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dapatkanlah buku ni. Didiklah anak-anak kita untuk kenal beza Islam dengan yang lain-lain, supaya kita dapat berdialog dengan harmoni dengan bangsa-bangsa lain. Janganlah adanya kebencian seperti sebahagian daripada orang Hindu dekat tanah benua India itu yang membenci, menyembelih umat Islam. Kita tak mahu. Kita tak boleh elak pada hari ini. Pemandu, ada kalangan sahabat saya, drivernya orang Hindu, ada jiran-jiran kita Hindu. Mana kita nak bercakap dengan mereka ya? Kalau segala perhubungan antara kebencian, dan juga kemeluatan, tidak faham dan sebagainya, baca. Kita boleh terang kepada mereka, boleh berdakwah kepada mereka. Buku ni pada harga RM150 saja tengah hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan dapat buku, dapat pengantar percuma, dapat hadiah lagi beg ni. Boleh masukkan dalam beg ni. Tolong, cuba masukkan dalam beg ni. Boleh muat masuk. Dan tuan-tuan, mudah-mudahan saya telah menyampaikan satu kebaikan untuk tuan-tuan. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, pada hujung tahun ni perjalanan umrah kita sangat terbatas kerana World Cup FIFA. Jadi banyak penerbangan yang menuju ke Timur Tengah. Harganya naik mendadak sekali. Tuan-tuan kalau nak pergi umrah bersama dengan saya, insya-Allah saya akan pergi pada pertengahan bulan Disember. Yang minat membawa keluarga. Dan begitu juga sahabat baik saya Ustaz Muhammad dari Tawau akan memimpin jemaah juga pada bulan 8. Pada bulan 8, tuan-tuan minat, tuan-tuan boleh lihat dekat Facebook Zahazan Travel. Tak banyak trip sebab hujung tahun ni seperti saya gambarkan, harga tiket naik mendadak. Jadi yang dari tuan-tuan minat, segeralah mendaftar dengan kami. Kumpulan yang saya akan pimpin sekali tak ramai. Saya target cuma 40 orang saja pada bulan Disember nanti. Exclusively saya bawa bimbingan saya. Jadi tuan-tuan, ada tuan-tuan nak pergi dengan saya, tolong segera cepat buat pendaftaran dan hubungi Zahazan Travel. Dan untuk tuan-tuan, memang tiket sangat sedikit pada hujung tahun ni mandangan kepada World Cup yang akan diadakan di Qatar. Jadi segera bagi tuan-tuan yang minat bersama keluarga nak isi, boleh book daripada sekarang untuk perjalanan kami. Perjalanan ibadah, alhamdulillah pada hari ini dah banyak keringanan diberikan. Mudah-mudahan Allah angkat daripada kita COVID-19 yang berlaku sebelum ni. Allah beri kesihatan daripada saya dan tuan-tuan. Dan akhir sekali saya nak pesan kepada tuan-tuan satu doa yang Nabi kita amalkan selalu. Doa ni tuan-tuan baca selalu. Moga Allah beri pada kita kecukupan, beri pada kita kekayaan, beri pada kita kesihatan, beri pada kita kemuliaan diri. Saya yakin ramai dari tuan-tuan mengamalkan doa ni. Baik. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, aku mohon padamu jiwa yang tenang, beriman denganmu, redha dengan pemberianmu, dan merasa cukup dengan apa saja yang kau berikan.
Lagi tuan-tuan, sebelum terlupa juga, kami ada mengadakan program akikah di Timur Tengah, dan begitu juga korban bagi mereka yang nak melakukan. Juga boleh menziarahi kami, boleh explore, boleh surf di Facebook dan juga di website. Dan juga mudah-mudahan tuan-tuan boleh klik link yang telah disediakan tadi. Mudah-mudahan bagi tuan yang minat untuk melakukan ibadah korban di tempat-tempat terpilih, di samping tuan-tuan mengadakan di tempat kita, tapi saya nak beritahu tuan-tuan, saudara kita yang berada di Syria sangat susah pada hari ini. Walaupun dah habis peperangan, kami dibawa isyraf oleh Syekhuna Syekh Quraim Rajih sedang mengumpulkan sebanyak mungkin korban ataupun akikah yang tuan-tuan nak adakan di Syria. Harganya memang mahal kerana negara mereka negara baru habis perangan. Binatang pun tak berapa nak hidup tuan-tuan, dan keadaan ekonomi pun sangat lembab di Syria, di Damsyik, bumi Syam. Harga seekor kharuf iaitu kambing menjangkau ke RM1,250. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat membantu saudara kita se-Islam yang ada di Syria yang sedang ditimpa ujian yang besar, belum ada jalan keluar nampaknya walaupun perangan dah tamat. Jadi tuan, saya dibawa isyraf oleh Syekh Quraim Rajih, ingin merayu kepada tuan-tuan yang melakukan ibadah korban ataupun akikah boleh lakukan di Syria. Memang harganya agak mahal kerana keadaan di sana sangat tak stabil. Ya, jadi tuan-tuan boleh melihat bagaimana program tuan-tuan nak melakukan korban di Syria. Seekor kharuf pada harga RM1,250. Kami tak ada unta di sana, tak ada lembu kat sana, yang ada kambing saja. Ya. Baik tuan, terima kasih setakat saja dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina warḍina warḍ 'anna. Allahumma arzuqna malan wa fi'lan wa inna la yahsul fi alillah bimal. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa tardha bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Terima kasih tuan. Jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Safi Sadiqin, Rizal Mansur, Zuhara Cherry. Terima kasih kepada sahabat yang hadir, Hana. InsyaAllah jumpa lagi pada waktu lain. Kenang aku dan doamu. Astagfirullah hadinakum wa amanatakum wa khatimah amalikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.